Okey, jadi semua dah ada. Jadi kita boleh mulakan muzakarah kita pada kali ini. InsyaAllah untuk kali ini kita buka majlis dengan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat lagi kita berada dalam sesi muzakarah, yang mana kita tahu bahawa sekarang ni kita tidak boleh melakukan sesi muzakarah secara fizikal. Tapi alhamdulillah Allah masih beri kita peluang untuk kita adakan sesi muzakarah secara atas talian. Jadi alhamdulillah bersama saya pada hari ini, iaitu yang saya hormati lagi saya kasihi setiausaha saya, iaitu Ustaz Fathullah bin Mustafa, yang juga saya hormati, iaitu pensyarah kanan mikrobiologi klinikal, iaitu Dr. Nurul Atikah. Yang saya hormati juga pegawai istinbat, iaitu Ustazah Nurul Sazwani. Yang saya hormati juga pegawai buhus, iaitu Ustazah Nur Ain Sabariah. Dan yang saya hormati juga Doktor Pakar Perunding Perubatan Keluarga, iaitu Dr. Hidayah Rashid, dan akhir sekali itu pensyarah perubatan dan pembedahnya, iaitu Profesor Akmal Harith. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa untuk berada dalam sesi muzakarah pada kali ini. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan satu isu yang sangat besarlah pada hari ini untuk kita keluarkan satu keputusan yang menepati dengan kehendak syarak. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan persilakan iaitu setiausaha untuk menerangkan berkenaan perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Silakan. Baiklah, Sahibul Samahah Datuk Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Berkaitan isu pada kali ini, saya sebagai setiausaha telah mengagihkan memo muzakarah fatwa kepada semua sebagai persediaan sebelum muzakarah fatwa ini dijalankan. Kita berada di sini bagi membincangkan isu vaksin COVID-19 di mana ramai yang mempersoalkan tentang vaksin itu selamat digunakan ataupun tidak, apakah kandungan yang ada di dalam vaksin, macam manakah proses pembuatan vaksin dan sebagainya. Untuk pengetahuan Datuk, isu ini timbul kerana masyarakat kurang yakin dengan vaksin ini disebabkan ada beberapa kes yang viral di sosial media yang menyatakan vaksin ini tidak selamat digunakan dan akan ada kesan sampingan yang menyebabkan kematian. Selain itu Datuk, ada juga masyarakat yang mengatakan vaksin ini tidak perlu untuk menangani COVID-19 dan cukup sekadar menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP sebagai jalan penyelesaian bagi menangani pandemik COVID-19. Untuk maklumat Datuk dan semua yang ada pada hari ini, muzakarah fatwa yang dijalankan pada hari ini untuk membincangkan dan menerangkan kepada masyarakat di luar sana tentang vaksin COVID-19 yang dipersoalkan oleh mereka juga hukum penggunaan vaksin COVID-19 ini. Itu sahaja daripada saya, Sahibul Samahah Datuk Mufti. Okey, terima kasih ucapkan kepada Setiausaha Mufti, iaitu Ustaz Fathullah. Jadi berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Ustaz Fathullah tadi, bahawa kita tahu bahawa ini merupakan satu isu besar. Isu besar yang tular dalam kalangan masyarakat. Akhir-akhir ini saya pun ada lihat berita perkara ini hangat dibincangkan. Mana perkara ini
disentuh oleh bukan pakar dalam bidang. Jadi insya-Allah alhamdulillah hari ini kita ada ramai pakar dalam bidang yang kita ingin bincangkan. Jadi insya-Allah terlebih dahulu kita perlu faham dan kita perlu ketahui apakah itu COVID-19 dan apakah bahaya ataupun kesan COVID-19. Jadi saya menjemput dan persilakan Doktor pakar perubatan keluarga itu Dr. Hidayah Rashid untuk menerangkan kepada kita supaya lebih jelas tentang apakah itu COVID-19 dan kesan bahaya COVID-19. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Samaha Datuk Mufti. Okey, coronavirus merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah coronavirus 2019 iaitu COVID-19. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru iaitu fenomena yang teruk. Okey, COVID-19 ni dia mempunyai pelbagai kesan yang bahaya iaitu virus ini kebanyakan dia menular antara seseorang dengan cara yang serupa seperti influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Dia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala itu muncul. Seperti gejala-gejala yang akan berlaku adalah tanda-tandanya seperti demam, batuk kering, mereka akan mengalami keletihan, pengeluaran sekutu, kesukaran bernafas, sakit sendi dan otot, sakit tekak, sakit kepala, kesejukan. Mereka akan mengalami mual dan muntah, hidung tersumbat, cerit-berit, hemoptysis, penyakit asma dan juga penyakit pernafasan. Okey, bahaya COVID-19 ni juga kerana dia ada pelbagai peringkat sebab COVID-19 ni pesakit dia ada 5 peringkat yang berbeza. Yang pertama ialah pesakit tu dia positif tapi dia tak ada gejala apa-apa. Yang kedua, pesakit tu positif tapi dia gejalanya ringan seperti demam, sesama. Bila dia makan ubat demam, makan ubat sesama, dia akan sembuh kembali. Peringkat ketiga pula, dia dah mula masuk ke dalam badan, dia masuk ke dalam sistem paru-paru. Bermula daripada sistem rongga, lepas tu kepada hidung, kerongkong dan dia akan masuk ke paru-paru, sistem pertahanan badan kita. Di peringkat tersebut, dia perlukan oksigen sebab dia dah mula mengganggu sistem pernafasan kita dan dia perlu dimasukkan ke dalam wad supaya kita boleh memberikan pesakit tersebut oksigen. Untuk peringkat keempat, dia akan jadi makin teruk kerana dia telah mula masuk ke dalam sistem darah dan pesakit ni perlu dibantu. Kita perlu memberi dia oksigen dan kita perlu bagi dia support system iaitu ubat-ubat yang boleh membantu dia supaya dapat mencegah radang dia, cegah daripada demam dia jadi lebih teruk. Yang kelima ni dia makin tenat dan diperlukan sistem pernafasan. Untuk sistem pernafasan tu diperlukan bantuan pernafasan, gunakan alat bantuan pernafasan. Begitulah bahayanya COVID-19 ni. Terima kasih kepada Dr. Hidayah atas penjelasan dan penerangan tadi. Jadi berdasarkan apa yang disebut oleh Dr. Hidayah tadi, kita dapati bahawa COVID-19 ini sangat mudah tersebar, sangat mudah dan kesannya agak teruk lah. Jadi yang sekarang ni kita dapat maklumat ataupun kita ketahui ataupun
masyarakat ni ingin tahu tentang hukum. Bila adanya COVID-19, maka baru-baru ini keluar vaksin maka jadi banyak persoalan daripada masyarakat tentang vaksin ini. Ramai masyarakat yang meragui tentang vaksin. Jadi sebenarnya apakah vaksin dan apakah kandungan vaksin itu? Sebab ada yang mengatakan ada sumber yang haram dan sebagainya lah. Jadi kalau kita tengok di laman sosial itu macam-macam komen. Jadi hari ini kita nak dengar sendiri tentang apakah itu vaksin dan juga kandungan vaksin. Jadi saya menjemput dan persilakan iaitu pensyarah perubatan dan pembedahan iaitu Profesor Akmal Harith untuk menerangkan kepada kita supaya kita lebih jelas tentang apakah itu vaksin dan juga kandungan vaksin itu tersebut. Jadi silakan. Terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti atas soalan yang diajukan. Okey. Secara umumnya, vaksin adalah sejenis imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi ini adalah satu pembentukan sistem pertahanan badan bagi melawan segala penyakit. Jadinya, vaksin adalah sejenis imunisasi yang sangat penting untuk mencegah dan mengurangkan penyakit berjangkit agar daya ketahanan badan manusia sentiasa dapat melawan kembali ataupun melawan semula virus yang menyerang tubuh badan seseorang. Dalam kajian yang telah dilakukan, vaksin ini adalah sejenis bahan yang diperbuat daripada ejen bakteria yang telah dimatikan ataupun yang telah dilemahkan segala fungsi bakteria tersebut, sama ada bahaya ataupun tidak bahaya. Adapun vaksin ini adalah sejenis satu bahan yang digunakan untuk merangsang dan menghasilkan antibodi dalam tubuh badan manusia. Jadinya, terdapat dua kaedah yang digunakan dalam penggunaan vaksin ini. Yang pertama, tubuh badan kita akan mendapat secara langsung ataupun secara direct daripada kuman ataupun virus. Saya akan ceritakan sedikit keadaan yang akan dialami oleh seseorang apabila mengambil kaedah yang pertama ini. Yang pertama, antibodi kita boleh melawan virus tersebut. Maka selepas pada tu kita akan sihat dan sembuh. Keadaan kedua pula, antibodi kita boleh melawan tetapi separuh saja. Lagi separuh tak boleh lawan. Jadi kita akan mengalami kecacatan. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, antibodi kita tidak kuat untuk melawan virus tersebut. Maka akan menyebabkan kita mengalami kematian. Seterusnya, kaedah yang kedua yang digunakan dalam penggunaan vaksin adalah kaedah messenger ribonucleic acid, iaitu kaedah proses mRNA. Apa itu mRNA? Proses ini merupakan adalah satu proses yang mengarahkan ataupun memberi mesej kepada tubuh badan manusia supaya sistem dalam badan kita mengeluarkan antibodi sendiri bagi melawan virus tersebut. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih diucapkan kepada Profesor Akmal Harith atas penerangan kepada kita. Jelaslah yang diwar-warkan oleh masyarakat itu banyak yang bercanggah dengan fakta sebenar tentang vaksin. Jadi bila kemungkinan tapi kita tidak selesai lagi, kemungkinan ada berlaku campuran ataupun perkara yang haram ketika memproses vaksin itu tadi. Jadi untuk lebih jelas kepada kita, untuk lebih jelas, kerana kita nak keluar satu hukum ni, kita perlu jelas. Jadi kita untuk lebih jelas lagi tentang vaksin, jadi kita ingin tahu bagaimanakah proses penghasilan vaksin. Jadi saya menyebut dan persilakan iaitu syarah kanan makrobiologi klinikal
Dr. Nur Atikah untuk menjelaskan kepada kita bagaimanakah proses untuk menghasilkan vaksin itu. Jadi silakanlah. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Mufti. Jadi insyaAllah saya akan terangkan secara ringkas berkenaan dengan proses penghasilan vaksin. Secara umumnya, proses penghasilan vaksin melibatkan 4 langkah utama, iaitu pembiakan, pengasingan, penulinan dan formulasi. Dan kebiasaannya vaksin ini dihasilkan daripada organisma hidup dan sesetengah daripada organisma tersebut adalah penyebab kepada penyakit berbahaya. Oleh itu, penghasilan bagi suatu vaksin ini dijalankan dalam keadaan yang dikawal sedia dengan rapi lah. Dan semua pengeluar vaksin tertakluk kepada peraturan kebangsaan dan antarabangsa serta perlu mematuhi spesifikasi amalan penghilangan yang baik. Dan perkara asas yang perlu dipatuhi adalah termasuk memastikan produk adalah selamat untuk digunakan oleh masyarakat dan memastikan identiti, kekuatan, kualiti dan keaslian produk sentiasa mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Bagi penghasilan vaksin yang dijalankan, ianya dijalankan di dalam persekitaran yang bebas kuman yang dipanggil aseptik dan dipantau secara rapi melalui langkah-langkah kualiti. Dan proses penghasilan boleh jadi berbeza mengikut jenis vaksin, kerana beberapa komponen yang digunakan di dalam proses penghasilan adalah khusus kepada jenis vaksin sama ada berunsurkan virus ataupun bakteria. Bagi penghasilan vaksin COVID-19 dari syarikat pharmaceutical Pfizer yang akan diterima oleh kerajaan Malaysia pula, ianya melalui kaedah mRNA seperti mana yang telah disebutkan oleh Profesor Haris tadi, yang mana kaedah ini ianya tidak melibatkan penggunaan haiwan. Bahkan kaedah ini secara keseluruhannya adalah sintesis yang dilakukan di dalam makmal sahaja. Dan kaedah ini juga tidak menggunakan virus hidup daripada virus corona COVID-19. Okey, bahan-bahan lain yang digunakan di dalam proses ni hanyalah pengawet, antibiotik serta penambahan pembantu mengikut keperluan supaya ia kekal dalam tempoh tertentu dan untuk meningkatkan tindak balas sistem ketahanan tubuh terhadap vaksin. Jadi proses mRNA ini hanya melibatkan kaedah penyaringan, penyucian dan pemurnian yang dilakukan secara berulang hingga bahan asal yang digunakan tidak dapat dikesan pada peringkat akhir. Jadi dengan kata lain, sekiranya wujud sekalipun bahan daripada sumber yang haram ataupun yang tidak suci seperti mana yang disebutkan oleh pihak-pihak tertentu, jadi bahan tersebut hilang pada peringkat akhirnya. Maksudnya yang diambil hanyalah sumber semula jadi sahajalah yang tinggal. Okey. Jadi tidak menjadi kandungan yang utama tadi, tidak lagi menjadi kandungan yang ada pada vaksin tu. Sebab kita cuma ambil kandungan yang semula jadi sahaja. Okay. Jadi kesimpulan yang dapat saya katakan, proses penghasilan vaksin COVID-19 yang akan diterima oleh kerajaan Malaysia ni tidak melibatkan sumber haiwan atau organisma hidup. Ianya hanya melibatkan proses yang dilakukan di dalam makmal sahaja. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Atikah. Jadi jelaslah kepada kita bahawa vaksin yang diambil ataupun yang dibuat perjanjian oleh kerajaan Malaysia tidak mempunyai unsur yang haram seperti mana yang diwar-warkan di media sosial dan ditularkan oleh masyarakat yang jadi alhamdulillah jelaslah kepada kita. Terima kasih juga kepada Dr. Atikah kerana menjelaskan kepada kita tentang perkara ini. Jadi yang saya tahu adalah setiap perkara ataupun setiap ubat-ubatan ini mempunyai kesan sampingan. Jadi yang kita perlu tahu apakah kesan sampingan pengambilan suntikan vaksin. Jadi
adakah ia memberi kesan yang negatif ataupun ia mempunyai lebih kepada kesan positif. Jadi saya menyebut dan persilakan iaitu pegawai buhus Ustazah Nur Ain Sabariah untuk menjelaskan, menerangkan kepada kita apakah kesan sampingan vaksin dan juga kenapa vaksin itu perlu diambil beberapa kali. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Saya akan menerangkan tentang kesan sampingan vaksin dan mengapa sesetengah vaksin perlu diambil beberapa kali. Vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan seperti kesakitan, kemerahan tempat suntikan atau boleh menyebabkan demam. Namun, kebanyakan kesan sampingan itu adalah ringan dan sembuh dengan segera. Adalah sukar untuk menjangkakan siapa yang akan mengalami kesan sampingan ringan dan siapa yang berkemungkinan mengalami kesan sampingan yang lebih serius. Lazimnya, kesan sampingan serius itu amatlah jarang berlaku. Walaupun begitu, kita perlu mengambil langkah pencegahan daripada berlakunya kesan sampingan yang serius ini. Sebelum menerima sebarang vaksin, hendaklah pesakit itu berbincang dengan doktor ataupun jururawat dan memaklumkan kepada mereka sebarang sejarah perubatan keluarga dan sejarah penyakit atau alahan yang pernah dialami. Ini akan membantu memastikan sama ada pesakit ini boleh menerima vaksin ataupun tidak. Individu berikut dinasihatkan agar berbincang dengan doktor atau jururawat sebelum menerima sebarang vaksin. Yang pertama, golongan pesakit yang pernah mengalami tindak balas atau kesan sampingan serius setelah menerima suntikan vaksin tertentu. Yang kedua, pesakit yang pernah menghidap penyakit seperti kanser, HIV, AIDS, penyakit kencing manis, penyakit jantung atau paru-paru serta lain-lain penyakit. Yang ketiga, pesakit yang sedang menerima rawatan untuk barah, rawatan steroid kerana rawatan tersebut melemahkan sistem daya lawan jangkitan tubuh. Yang keempat, pesakit yang sedang mengandung kerana sesetengah vaksin tidak disyorkan untuk diambil ketika mengandung. Yang seterusnya, sekiranya kurang sihat pada hari vaksin sepatutnya diberi, perlu beritahu sebab ianya boleh bagi tahu sama ada kita ni mengalami gejala yang sederhana ataupun teruk. Pengulangan vaksin, setengah vaksin memberi perlindungan untuk tempoh terhad. Maka dos tambahan ataupun booster diperlukan untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan dan memastikan antibodi pada paras yang tinggi. Sekiranya pesakit tidak mengambil dos tambahan mengikut jadual yang ditetapkan, mereka tidak akan dilindungi dengan berkesan. Yang daripada saya serahkan kepada Datuk Mufti. Datuk, izinkan saya mengajukan soalan. Persilakan. Jadi saya ingin bertanyakan kepada doktor pakar perunding perubatan keluarga iaitu Dr. Hidayah mengenai kepentingan mengambil vaksin tersebut. Seperti yang kita tahu bahawa masyarakat sekarang ni dalam keadaan ketakutan ataupun dalam keadaan keraguan untuk mengambil vaksin ini. Jadi Dr. Hidayah boleh tak berikan penjelasan mengenai kepentingan mengambil vaksin ini bagi menangani penyakit COVID-19 ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan. Okey, kepentingan vaksin ni dia ada banyak. Salah satunya vaksin ni penting supaya seperti yang telah saya nyatakan di awal tadi, kita ada 5 peringkat pesakit. Jadi vaksin ni sangat penting supaya pesakit yang berada di tahap-tahap yang pertama tidak pergi ke tahap yang seterusnya. Mengelakkan mereka menjadi lebih teruk lah. Yang kedua,
vaksin ni sangat penting supaya kita dapat menurunkan bilangan pesakit dan juga menurunkan angka kematian. Selain itu juga dia dapat mendorong terbentuknya kekebalan kelompok iaitu herd immunity. Seterusnya dapat melindungi dan memperkuatkan sistem kesihatan masyarakat secara menyeluruh. Yang seterusnya, kita dapat menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak dari segi sosial dan juga dari segi ekonomi. Ini bermaksud jika masyarakat mengambil vaksin, perkara-perkara yang melibatkan sosial dan ekonomi ni dapat kita elakkanlah supaya terjadi. Itu saja daripada saya. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nurul Ain atas pencerahan ataupun penerangan kepada kita tadi, juga kepada Ustaz Fatullah dan Dr. Hidayah. Jadi telah kita ketahui bahawa kesan sampingannya juga tidak memberi kesan yang lebih mudarat kepada badan, pada kita, pada manusia sekalian lah. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita telah ketahui tadi, maka hukum penggunaan vaksin dan kaedah fik yang diguna pakai dalam isu vaksin oleh ulama lain, bagaimana mereka memandang isu penggunaan vaksin. Jadi untuk memberi pencerahan kepada kita berkenaan dengan hukum penggunaan vaksin dan kaedah fik yang diguna pakai dalam isu vaksin oleh ulama-ulama lain, saya jemput dan persilakan itu Ustazah Nur Sazwani untuk menyatakan kepada perkara ini. Persilakan. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Baiklah, saya teruskan perbincangan kita berkaitan dengan hukum dan kaedah fik yang digunakan pakai dalam isu vaksin ini. Dan jika ingin penjelasan berkaitan dengan hukum penggunaan vaksin, saya ingin nyatakan terlebih dahulu bahawa hukum penggunaan vaksin ini sebenarnya kembali kepada intipati kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut. Hal ini kerana jika dilihat dari sudut bahan yang terkandung di dalam vaksin, ulama telah menyebutkan beberapa garis panduan yang diguna pakai dalam penghasilan sesuatu vaksin. Okey, bagi kategori yang pertama adalah bahan yang terkandung dalam vaksin tersebut adalah daripada bahan yang suci dan berkesan serta dapat memberi manfaat. Maka penggunaannya diharuskan oleh syarak kerana tidak mengandungi bahan-bahan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bagi kategori yang kedua pula, vaksin yang boleh memudaratkan tubuh badan kerana terkandung di dalamnya bahan yang harus digunakan namun lebih memberikan kesan yang negatif berbanding manfaat yang diperoleh. Vaksin ini jelas tidak boleh digunakan kerana umat Islam khususnya dilarang untuk mengambil makanan, minuman dan sebagainya yang memberi mudarat kepada diri sendiri. Bagi kategori yang ketiga pula adalah vaksin yang telah melalui satu proses istihalah, iaitu satu proses yang melibatkan kandungan yang najis atau haram digunakan namun berubah menjadi bahan-bahan yang halal dan harus digunakan, malah berkesan dan memberi manfaat. Hal ini demikian kerana proses perubahan yang telah terjadi ini secara tidak langsung telah memberi perubahan kepada status penggunaan bahan ini atau sifat tersebut. Maka hukum penggunaannya juga turut berubah kepada harus mengikut pandang ulama mazhab Hanafi, Hanbali dan sebahagian ulama Syafi'i, iaitu Khatib Syarbini di dalam kitab Mughni Muhtaj yang juga menerima kaedah istihalah ini. Jadi kalau kita lihat, vaksin Pfizer yang dipilih untuk digunakan oleh kerajaan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini tidak termasuk dalam vaksin jenis ini. Hal ini kerana vaksin jenis ketiga ini menggunakan kaedah konvensional, iaitu menggunakan virus sel, iaitu sel daripada buah pinggang monyet, adalah jauh berbeza dengan vaksin Pfizer yang menggunakan teknologi terkini, menggunakan kaedah mRNA seperti yang Dr. Atikah telah jelaskan sebentar tadi. Jadi saya tidak akan mengulas dengan lebih terperinci. Berkaitan dengan vaksin yang menggunakan kaedah konvensional, memandangkan vaksin yang dipilih oleh kerajaan ini sudah jelas tidak mengandungi kandungan yang diharamkan atau syubhat dan sebagainya lah.
Walau bagaimanapun, sekiranya kandungan vaksin bercampur dengan bahan yang haram digunakan, di sini terbahagi kepada dua hukum. Antara asas yang menjadi prinsip utama fatwa berkenaan vaksin adalah yang pertama, sekiranya terdapat vaksin lain yang tidak diragui status kesuciannya, malah berkesan dan sumber diperoleh bahan tersebut diyakini, maka vaksin yang mengandungi unsur haram itu tidak boleh untuk digunakan sama sekali. Yang kedua, sekiranya tidak terdapat sebarang vaksin yang mengandungi bahan dibenarkan dalam syarak melainkan terdapat unsur haram, tambahan pula wujudnya situasi darurat yang memerlukan penggunaan vaksin yang bercampur bahan haram ini. Hal ini dibolehkan demi menjaga umat manusia secara tidak langsung menepati maqasid syariah yang paling utama iaitu dalam kategori hifzun nafsi, iaitu menjaga nyawa. Oleh itu, penggunaan vaksin ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, melainkan dengan justifikasi yang benar-benar menepati kaedah syarak. Okey, jadi antara kaedah yang boleh diguna pakai bagi isu vaksin ini adalah yang pertama, tidak boleh mendatangkan kemudaratan serta tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Terdapat sebuah kaedah masyhur yang telah disebutkan oleh para ulama fiqh iaitu la darara wa la dirara, yang bermaksud tidak boleh memberi kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Justru kaedah ini jelas menunjukkan sekiranya meninggalkan suntikan vaksin kepada seseorang itu mendatangkan kemudaratan ke atas diri individu tersebut, maka perbuatan meninggalkan pengambilan vaksin itu dianggap suatu kesalahan di sisi syarak kerana memberikan kemudaratan kepada seorang manusia. Yang kedua, berdasarkan sebuah kaedah fiqh yang masyhur juga iaitu ad-darar yuzal, yang bermaksud kemudaratan itu disingkirkan. Sesuatu kemudaratan itu dihilangkan atau disingkirkan melalui pelbagai cara, antaranya adalah dengan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap sesuatu bahaya yang bakal menimpa. Justru pengambilan vaksin turut termasuk dalam cara menyingkirkan kemudaratan kepada sisi seorang individu. Maka vaksinasi ini turut bertepatan dengan kaedah fiqh yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi setakat itu sahaja dari saya. Jadi terima kasih diucapkan kepada iaitu Ustazah Sazwani atas pencerahan atau penjelasan kepada kita tentang pandangan ulama-ulama. Jadi pada sesi ini saya ingin bertanya kepada semua di round table berkenaan dengan pandangan masing-masing tentang pengambilan suntikan vaksin ini. Adakah kita nak menetapkan ia sebagai, adakah pada pandangan kita sama ada ia wajib ataupun harus atau sebagainya lah, untuk kita mengelak atau mencegah wabak COVID-19 ini daripada terus merebak di dalam negara kita umumnya lah. Jadi saya menjemput dan persilakan iaitu Doktor Pakar Perunding Perubatan Keluarga iaitu Dr. Hidayah untuk menyatakan pandangan anda. Silakan. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Okey, bagi pandangan saya, masyarakat, bagi keseluruhan masyarakat, pengambilan vaksin ini adalah harus. Tetapi menjadi wajib pada mereka yang mempunyai gejala-gejala yang atas daripada bila mereka mendapat gejala yang daripada peringkat tahap kedua, mereka perlu mengambil vaksin ini. Diwajibkanlah supaya untuk mengelakkan mereka daripada pergi ke peringkat-peringkat yang seterusnya yang lebih teruk dan lebih parah. Itu saja pandangan dari saya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Hidayah atas pandangannya. Jadi seterusnya silakan pensyarah perubatan dan pembedahan itu Profesor Akmal Haris untuk menyatakan pandangan anda. Silakan.
Terima kasih Saya Bersamaha Datuk Mufti. Okey, bagi pandangan saya, seharusnya kita perlu mengambil vaksin ni. Kerana apa? Pengambilan vaksin ni merupakan adalah salah satu kaedah dan usaha untuk mencegah segala penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19 ni. Bahkan, vaksin ini juga perlu dititik beratkan lebih-lebih lagi kepada golongan kanak-kanak. Kerana apa? Kerana tahap imuniti dalam badan mereka masih belum cukup kuat untuk menentang virus-virus yang berbahaya. Jadi itu saja daripada saya. Wallahualam. Okey, terima kasih Profesor Akmal Haris atas pandangannya. Jadi saya ingin bertanya pula kepada pensyarakanan mikrobiologi klinik iaitu Dr. Atikah. Boleh menyatakan pandangan anda, silakan. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Mufti. Bagi pandangan saya bersetuju dengan pandangan Dr. Hidayat dengan Profesor Akmal Haris, iaitu haruslah pengambilan vaksin ni kerana kandungan dia pun tidak mengandungi bahan-bahan yang haram. Jadi patutnya diharuskanlah kepada masyarakat umum dan diwajibkan kepada golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Dr. Atikah. Jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada iaitu pegawai buhus iaitu Ustazah Nur Ain Sabariah. Silakan Ustazah untuk nyatakan pandangan anda. Okay, terima kasih kepada Datuk Mufti. Pandangan saya harus menggunakan vaksin ini kerana dalam maqasid syariah sendiri menyuruh kita untuk menjaga nyawa. Dalam konteks ni selari dengan kaedah fiqh iaitu menolak mafsadah didahulukan dengan meraih maslahat. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih Ustazah Nur Ain Sabariah. Jadi seterusnya iaitu pegawai istimbat iaitu Ustazah Nur Sazwan. Silakan untuk saya juga berpandangan bahawa hukum penggunaan vaksin ini adalah harus kerana jelas vaksin yang diisytiharkan oleh kerajaan untuk diberikan kepada rakyat Malaysia adalah berhasil daripada vaksin yang menggunakan teknologi mRNA, iaitu vaksin yang diperoleh bukan daripada virus hidup COVID-19, bahkan tidak melibatkan sumber yang haram dan seumpamanya. Di samping itu juga vaksin yang dihasilkan telah disaring terlebih dahulu dan telah melalui kaedah-kaedah yang khusus dan terperinci sehingga ke peringkat vaksin tersebut berjaya dihasilkan. Tambahan pula langkah yang diambil kerajaan berkaitan vaksin ini juga bertepatan dengan kaedah-kaedah fiqh yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih kepada Ustazah Nur Sazwani atas pandangan. Jadi akhir sekali saya ingin bertanya kepada tanya kepada Ustaz Fathullah tentang pandangan anda. Silakan. Terima kasih Datuk. Daripada pandangan saya Datuk, hukum mengambil vaksin tersebut semestinya harus dan diwajibkan juga kepada semua yang sudah bergejala. Tetapi bagi meyakinkan lagi masyarakat yang berbilang kaum dan bilangan yang sangat banyak, pengambilan vaksin ini perlulah didahului pihak atasan terlebih dahulu bagi mengambil vaksin tersebut. Kerana ini adalah satu usaha untuk meyakinkan mereka dan satu usaha untuk memulihkan kembali bumi yang dalam kesakitan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fathullah dan juga kepada semualah. Jadi saya pun turut berpandangan dengan pandangan yang sama, iaitu harus bagi masyarakat mengambil suntikan vaksin dan juga wajiblah bagi mereka yang disarankan, bagi mereka yang diwajibkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil vaksin untuk mengelakkan penyakit yang lebih serius. Okey, jadi
kita telah jelas tentang vaksin ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka saya putuskan bahawa hukum mengambil suntikan vaksin adalah harus bagi mereka yang tidak dijangkiti wabak COVID-19 dan wajib pula bagi mereka yang telah dijangkiti wabak COVID-19 dan dinasihatkan oleh doktor supaya mengambil vaksin tersebut supaya virus itu tidak tersebar lebih luas lagi. Jadi insya-Allah Safatullah selaku setiausaha akan mengeluarkan fatwa ini secara rasmi, insya-Allah ya, Safatullah. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi luangkan masa untuk bersama-sama berada dalam sesi muzakarah pada kali ini. Jadi terima kasih juga sudi menyumbang idea dan pandangan anda dalam menangani wabak COVID-19 ini. Jadi akhir sekali kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.